Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi di dalam video saya di YB Channel. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan tolong sharekan video-video saya ni kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Kerana channel saya ni sentiasa diganggu gugat oleh uh, pentadbiran yang sedia ada. Tapi tak apa sahabat-sahabat, walau apa pun kita kena teruskan perjuangan kita. So hari ni saya bukan nak mengupas detail tentang belanjawan yang telah dibentangkan oleh PM kita pada 18 hari bulan. Jadi cuma saya nak beritahu sedikit lah sahabat-sahabat Cuma terkejut apabila kita punya bajet 2025 ni belanjawan terlalu tinggi 421 bilion lah lebih kurang itu Jadi sebenarnya ramai di luar sana rakyat, orang politik, orang ekonomi, banyak yang tertanya-tanya dari mana sumber dan bagaimana cara mana yang kerajaan dapat menyediakan wang sebanyak 400 lebih bilion. Itu persoalan lah. Jadi saya tak nak kupas sebab apa kita baru saja dibentangkan belanjawan pada 18 hari bulan Oktober. Jadi kita tunggu apa yang akan dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen yang ada di dalam parlimen mengenai belanjawan dengan jumlah yang amat luar biasa. Tapi bagi saya lah pengalaman saya yang kita lihat pada belanjawan 2024 yang kononnya belanjawan yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Konon-kononnya Madanon ni memang kerajaan yang paling hebat 300 lebih bilion tak silap saya yang 2024 punya bajet. Tapi kita tak nampak pun apa yang pembangunan ataupun kejayaan yang telah ditunjukkan kepada rakyat daripada kerajaan Madanon. Kita tak nampak. Lagi segi kegagalan memang banyaklah kegagalan. Lagi segi domestik seperti mana kos harga hidup, kita tak nampak lagi dapat menyelesaikan masalah. Dari segi harga barang, dari segi pentadbiran, ekonomi, wang ringgit, dari segi pelabur kita tak nampak lagi. Sedangkan belanja 2024 pun paling tinggi 300 lebih bilion. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat, sebenarnya sahabat-sahabat kalau kita biasa duduk dengan jabatan kerajaan ataupun duduk di dalam kementerian macam bajet 2024 300 bilion itu on paper yang dibentangkan, tetapi apabila nak implement sahabat-sahabat, so kebanyakan kementerian akan dapat berkeliling. Kebanyakan dapat berkeliling. Okey, kalau telah kementerian A bajet dia 40 bilion, so dia akan dapat pada awal tahun tu dia akan dapat berkeliling. Jangan pakai 40 bilion, kamu hanya dibenarkan pakai dalam 20 bilion. So dia reduce kat situ, dia among internal punya reduce bajet yang telah dibentangkan ataupun dah diluluskan di parlimen. Itu normal. Itu kalau orang kementerian dia tahulah. Jadi kalau 300 juta tu 300 bilion tu mungkin dia belanja dalam 200 ataupun 100 lebih bilion, dia akan reduce setiap kementerian. Itu sebab kalau kita tengok 2024 punya pembangunan ataupun kemajuan dalam negara kita tak nampak projek-projek yang betul-betul tak nampak yang diwar-warkan ke dalam parlimen, inilah peruntukan terbaik, inilah bantuan terbaik ini kita tak nampak. Tapi yang pasti 2024 walaupun dia kata bajet 2024 adalah bajet yang tertinggi daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni, tapi sejarah telah tercipta, masih lagi ada rakyat yang susah, masih ada lagi rakyat mati kebuluran. Ini bukan fitnah tapi ini fakta yang mana kita telah dengar di Muar, di Bakri bahawa ada orang mati kebuluran. Jadi dengan bajet 300 bilion paling tinggi pun masih lagi tak boleh nak selesai. Lagi-lagi macam masalah harga barang, masalah beras tempatan pun kita tak boleh nak selesai. Masalah telur pun kita tak boleh nak selesai. Masalah minyak paket pun kita tak boleh nak selesai. Itu baru 300 bilion. Ini 400 bilion. Lagi tinggi, ini lagi luar biasa. So bila dah luar biasa punya bajet tinggi, kemungkinan keselesaan dan kebajikan rakyat tu mungkin lebih terbaik, pembangunan negara lebih tercipta. Saya berani garanti lah sahabat-sahabat, tengok nanti 2025
apa yang telah yang dicanangkan di dalam pembentangan belanjawan tu, saya bukan nak cakap besar lah, indah khabar dari rupa lah. Bukan saya nak menghina atau nak mengata, tidak, tapi sebab pengalaman-pengalaman kita bersama dengan kerajaan sebelum ni kita tahu. Nanti kalau 421 bilion tu, silap-silap kerajaan akan hantar perkeliling dalam bulan 3 tahun depan ke, kepada semua kementerian, okey, bajet kamu kena pakai sekian, kajet kamu kena pakai sekian. Sedangkan dekat dalam belanjawan bajet 421, silap-silap dah tolak, cuma boleh pakai dalam 200 bilion je. Ini sahabat-sahabat Lepas tu saya, bila orang ajak saya dengar tentang belanjawan tu, saya cakap apa? Tak kisahlah letak 100 bilion pun tak akan pakai 1 bilion. Memang tak ada pun, kan? Jadi lagi-lagi dengan kita punya ekonomi teruk, pelabur kita pun tak begitu aktif untuk masuk dalam negara kita melabur. Jadi macam mana kerajaan nak mendapat duit? Mesti dengan cara berhutang, dengan mencari pinjaman-pinjaman yang lain untuk memajukan negara. Tapi kalau kita asyik berhutang, nak majukan negara dengan berhutang, sampai bila kita nak selesaikan masalah hutang? Sebab tu kita lihat sekarang ni, keadaan negara kita ni, cuma kita boleh dengar yang seronoknya bila orang politik bercakap dalam TV, ekonomi okey. Kita punya pembangunan jalan elok, kita itu, dan kita saya minta kepada kerajaan mesti menyegerakan projek ni. Saya minta kepada kementerian ni mesti menyegerakan projek ni. Itu bercakap depan kamera, bercakap depan media. Tapi dia punya hakikat sebenarnya, mereka terkapai-kapai mana nak cari bajet, mana nak cari peruntukan, kan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang tertangguh, masalah-masalah yang tertunggak. Yang kita banyak dengar sekarang ni, sahabat-sahabat, kita tak payah cerita pasal kehebatan Madanon lah. Kita sekarang ni, kita lihat kelemahan Madanon dari segi beras tempatan pun dia tak boleh nak selesaikan masalah dengan kartel. Kenapa dia takut dengan kartel? Kenapa dia tak boleh nak selesaikan masalah dengan kartel? Sebab mereka bersekongkol dengan kartel. Jadi kalau nak cerita tentang apa yang dikatakan dalam belanjawan tu, kita boleh dengar lah, kita jangan percayalah. Sebab apa? Banyak perkara yang kerajaan ni bercakap tapi tak pernah membuktikan apa yang dijanjikan tu mereka deliver. Tak ada. Dia kata dalam belanjawan, saya tengok ada kata subsidi akan dikekalkan, RON Latifah tidak akan dinaikkan. Tapi mungkin mereka akan guna cara lain. Tengok nanti 2025 mereka akan gunakan alasan lain. Kerajaan terpaksa tarik subsidi kerana begini. Itu normal, sahabat-sahabat. Jadi kalau kerajaan Madanon ni, saya tak begitu confident lah kalau untuk membangunkan negara, untuk memajukan negara ataupun nak menaikkan nama negara di pesada dunia ni. Saya tak begitu confident. Bukan saya nak menghina atau mengkritik, tapi saya sebagai rakyat, saya berhak bercakap dan saya berhak memberi pendapat saya bahawa kerajaan yang ada sekarang ni, saya tak yakin mereka akan menunjukkan pentadbiran dia yang begitu hebat. Tak ada. Mereka banyak bermain dengan kata-kata, mereka banyak main dengan janji-janji. Tapi hakikat sebenarnya mereka pun terkapai-kapai. Mana aku nak cari duit, mana aku nak selesai masalah hutang, mana aku nak selesai masalah politik. Kebanyakan dalam kerajaan Madanon ni, mereka banyak tertumpu kepada soal politik. Mereka banyak tertumpu kepada soal MP-MP yang mereka kena jaga supaya MP-MP ni tidak lari. Itu yang mereka banyak beri tumpuan penuh kepada perkara ini. Kalau perkara-perkara rakyat tentang harga barang yang sekarang tak pernah turun, asyik naik-naik, mereka tidak begitu serius. Mereka macam ibarat curah air dari orang keladi, lepas tu buat kenyataan dalam TV, buat kenyataan dalam media, mereka menyeronokkan hati rakyat, menyenangkan hati rakyat. Tapi sebenarnya tak ada. Jadi saya tak nak komen dalam-dalam lagi tentang belanjawan ni, kerana kita belum berbahas lagi dalam soal belanjawan di Parlimen, baru dibentang. Jadi yang cuma saya beritahu, kalau dia letak 1,000 bilion pun, dia tak akan guna 1,000 bilion. Dia letak 421 bilion ni pun, sampai masa dia akan minta semua kementerian akan reduce bajet. Inilah pengalaman saya lah dalam isu untuk komen bab belanjawan. Jadi sahabat-sahabat, kita dengar, kita tak payah nak percaya sangat, dan kita lihat apa yang sekarang berlaku pun banyak perkara yang kerajaan tak dapat nak selesaikan dengan cara yang baik. Sedangkan 2024 pun tinggi juga belanjawan, tapi akhirnya satu pembangunan yang betul serius yang kita tengok tak begitu jelas
Jadi itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. Kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa balut tetap balut, langgar tetap langgar. Akhir sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.